Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Senyum-senyumlah sayang, hati gembira, wajah bertentang. Tawa-tawalah sayang, jantung berdebar, mata berpandang. Senyumanmu bagai mentari, kanda merindu tidak terperi. Kaulah satu-satunya istri yang ku sayangi. Kaulah segala-galanya, secantik bidadari, sebening pelangi. Senyum-senyumlah sayang, hati gembira, wajah bertentang. Tawa-tawalah sayang, jantung berdebar, mata berpandang. Kerlinganmu bagai purnama, rindu bertemu setiap masa. Kaulah satu-satunya istri yang ku sayangi. Kasihmu seindah alam, kasihku tidak terpadam. Walau terang berganti kelam, kaulah satu-satunya. Senyum-senyum sayang, gembira bila mata bertentangan. Kerlinganmu bagaikan purnama, rindu bertamu setiap kali bersua. Itu dia buat seorang isteri. Baik-baik lirik daripada Taufik yang menghiburkan kita di awal pembuka tadi. Khusus untuk isteri-isteri seperti Irin dan juga penonton-penonton wanita hari ini sedang menonton sekarang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih siaran wanita hari ini pada tengah hari ini. Dan pada hari ini, 29 April 2014 pada hari Selasa, kita pun dah hampir ke penghujung bulan April. Tak lama lagi nak masuk bulan 5 dan saya pun dah hampir-hampir nak sampai ke tarikh liu. Takut. Saya nak cakap tarikh meletup. Salah? Jangan takut. Okey.
Apapun, biasalah pada hari Selasa tarikh, tajuk perbincangan kita ialah mengenai kesihatan. Dan hari ini tajuk perbincangan kita juga dekat juga dengan hati saya, iaitu risiko bersalin sendiri. Dan biasalah kalau kita dengar pada zaman-zaman dahulu, orang-orang ataupun wanita-wanita pada zaman dahulu selalunya bersalin sendiri di rumah dengan bantuan bidang kampung. Dan macam ibu mertua saya sendiri pun melahirkan suami saya di rumah. Okey. Jadi tapi kalau kita lihat pada zaman ini, ramai yang bergantung kepada kepakaran doktor dan bersalin di hospital. Tapi tidak kurang juga mereka yang ingin bersalin sendiri di rumah. Ada juga yang membuat keputusan sebegitu. Kenapa Irin? Sebab mereka inginkan pengalaman yang semula jadi tanpa penggunaan atau pembabitan perubatan moden seperti penggunaan ubat tahan sakit dan memotong pembukaan untuk membesarkannya secara memotonglah kan. Okay. Jadi mereka ingin secara semula jadi dan tanpa kehadiran pakar di sekeliling mereka. Mungkin bergantung kepada kawan-kawan ataupun suami dan sebagainya. Dan kalau kita bercakap tentang risiko kelahiran di rumah ni, bercakap tentang zaman ibu kita dahulu, ramai juga antara ibu-ibu kita yang melahirkan anak di rumah dengan bantuan bidan ataupun suami sendiri. Ketika itulah si suami bertindak sebagai bidan yang mahir dengan mampu untuk menyambut kelahiran bayinya sendiri. Orang kata lebih intimasi di situ. Tapi hari ini bersalin di rumah menjadi satu trend di mana ia dipromosikan oleh beberapa persatuan NGO dari luar negara, di mana kaedah itu dinamakan Assisting Mothers for Active, Natural and Instinctive Birth atau singkatannya AMANI, yang dikatakan untuk membantu ibu-ibu ini melahirkan bayi secara aktif, semula jadi dan juga berdasarkan naluri. Namun hari ini kita terdapat pelbagai kaedah perubatan moden yang mampu untuk membantu ibu-ibu ini melahirkan bayi tanpa dengan risiko yang begitu minimum. Adakah dengan bersalin di rumah ini, dengan pertaruhan nyawa ini berbaloi bagi si ibu untuk merisikokan diri sendiri, dan apa pula sebenarnya konsep-konsep ataupun perkara-perkara positif yang boleh didapati oleh si ibu dan bapa jika melahirkan anak sendiri di rumah. Itu akan kita bicarakan sebentar lagi. Tapi sebelum tu Irin, ya, kita ada beberapa bikisan ingin dikongsikan bersama anda. Yang pertama ialah mengenai pelancaran novel oleh Siti Rosmiza dan yang seterusnya ialah pelancaran rekaan pewter berkonsepkan Dynasty Qing oleh Royal Selangor. Jadi apa kata kita saksikan? silakan. Novelis yang terkenal dengan karya sulungnya, andai itu takdirnya, Siti Rosmizah binti Ismail telah mengadakan pelancaran novelnya yang ketujuh dalam satu majlis yang bertemakan Otai Terus Berbisa. Sebenarnya saya masih mengekalkan tema cinta, perkara yang sama. Cuma saya membuat perubahan kali ini dengan membawa kepada satu platform perubahan dari sudut hidup masyarakat yang kita nampak masyarakat setempat yang lebih daripada sikap sekelilingnya yang mana kita kaitkan daripada sifat masyarakat itu kepada dikembangkan lagi dengan tipikal Melayunya yang mana macam kisah-kisah tentang kehidupan masyarakat dari segi hidup mengumpat, mengata. Jadi saya tekankan sentimen dekat sinilah, kelainan dari sudut itu. Peminat-peminat saya kata majlis pelancaran yang saya buat hari ini memang khususnya untuk mereka, yang mana saya datangkan khas dan saya buat khas sebab kerana tanpa mereka saya tidak akan berada dalam medan ini, dalam pentas ini, dan kerana mereka lah saya berada di atas, di julang dan dapat mendapat tempat di hati mereka lah untuk. Peminat yang hadir dihiburkan dengan persembahan daripada artis 80-an seperti Shima, Mus dan Nash bagi menghargai sokongan mereka terhadap karya Siti Rosmizah selama ini. Dia memang menyentuh jiwa tau. Kita just baca je, dah start pada first page. Second page kita boleh bawa diri kita jadi watak tu. Tu yang buat saya start belilah novel dia. Okay, saya suka novel, baca novel. First baca novel Siti Rosmizah. Lepas tu saya tengok baca jalan cerita dia macam seolah-olah kita berada dalam tu. Walaupun lelaki, kita pun kadang menangis juga kan dengan baca novel dia macam tu lah. Orang ramai boleh mendapatkan novel Cukup Derita itu di gerai jualan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2014 yang sedang berlangsung di PWTC. Royal Selangor telah melancarkan koleksi musim bunga 2014 dengan rangkaian reka bentuk pewter yang inovatif. Koleksi ini terdiri daripada mangkuk, kotak perhiasan, loket dan bingkai gambar berinspirasikan artefak dari dinasti Qing yang dikagumi. Actually categorize the products to celebrate our three values. One is heritage, because we've been around for 1885. So we have
two products that celebrate this. One is Estera, which is inspired by Japanese motif, and another one is the Imperial Collection. And we are slowly launching throughout the next 3 months, with the final ranges coming out in about June. And this would be celebrated by the third value, which is the joy of living. And that we have Circa, which is a wood and pewter range made in Malaysian tropical wood, rubber wood, and also kulim. Sentiasa mengekalkan ketunggangan warisan yang halus serta eksklusif, kesemua koleksi ini boleh didapati di cawangan-cawangan berdaftar. Itu dia dua bingkisan yang telah disediakan oleh rakan setugas Zurin dan juga Rauda. Dan sebelum kita berhenti berehat seketika, apa kata kita saksikan dulu bingkisan segmen tajaan daripada Aura White. Silakan. Okey, Aura White ditubuhkan pada Mac yang lalu, tahun ni 2013, dan pada permulaan kita mengeluarkan satu produk iaitu Aura White Gluta Collagen berperisa berry, dan kemudian kita keluar dengan coklat, perisa coklat, lepas tu kita dengan Aura Slim, dan setakat ini kita dah ada 8 jenis produk. Dan hari ini kita melancarkan 3 produk iaitu Aura White Special Edition, and then kita ada Aura Man supplement untuk lelaki, dan juga skincare rejim perawatan wajah lah. Macam Aura White ni basically untuk kulit, untuk rambut, untuk dalaman juga. So macam pada pengguna biasa, sebab kita setakat ni kita dah ada pengedar di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan juga Indonesia juga. So setakat kita dah lebih 800 pengedar. Matlamat kita lah untuk memasarkan produk kita bukan sahaja di Malaysia tapi juga di luar negara. Dan macam Aura White Berry, kita lebih kepada suplemen untuk wanita, juga sesuai untuk lelaki. And then untuk Aura Man, suplemen memang khas untuk lelaki, untuk tenaga, untuk macam masalah lelaki lah, macam ada masalah kulit, jerawat, jeragat. So dia lebih kepada untuk lelaki. So macam kita bahagikan kepada dua lah. So skincare, okay, skincare kita special because kita Aura White Skin Spa. Kita punya macam produk ni basically banyak menggunakan daripada ekstrak buah bunga-bunga, buah-buahan. So semula jadi, 100% semula jadi dan tiada bahan terlarang lah. Dan kita juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kepada mereka yang berminat ingin menjana pendapatan bersama Aura White, okey, kami mengalu-alukan untuk anda menjana pendapatan bersama kami, dan harapan kami untuk melahirkan lebih ramai usahawan di seluruh Malaysia. Semoga anda semua terus sukses bersama kami. Aura White Beauty. Alright, Assalamualaikum semua. Izu memang pengguna tega lah Aura White sebelum ni, dan Izu dan juga isteri memang hampir setahun lebih kita menggunakan produk Aura White. Jadi bila dah lama Izu menggunakan produk Aura White ni, mereka dapat tahu yang Izu menggunakan Aura White dan dia melamar Izu untuk menjadi duta untuk produk terbaru mereka iaitu Aura Man. So setelah menggunakan Aura Man, perasaan dia lain tau. Dia Aura Man ni untuk lelaki, Dan Izu rasa lelaki-lelaki kat luar sana memang harus menggunakan Aura Man, sebab dalam Aura Man dia bukan saja untuk kesihatan dalaman, dia juga ada untuk rambut, ada untuk kulit. So macam-macam ada dalam satu botol saja. Dan kepada anda yang belum mencuba produk Aura Man dan ingin mencuba produk Aura Man, bolehlah menghubungi stokis-stokis Aura White Beauty yang terdekat dengan korang. Okey? Wanita hari ini. Tak tahu lah. Hah? Tak tahu macam mana ni? Ya, tak pernah beranak kan? Macam mana ni? Tak tahu dah. Sakit lagi toilet ke? Pergi hospital. Macam mana ni? Toilet? Hospital! Hospital. Bi, cepatlah, Bi. Bi. Dia nak beranak ke? I'm okay.
Okey. Ya, sedutan daripada cerita Rama. Aduh, sayang itulah di antara mungkin apa kita boleh bayangkan jika seorang itu bersalin di rumah atau bersalin sendiri di rumah dengan kehadiran suami saja. Itu yang kita akan bincangkan, risiko bersalin sendiri, kerana kita sedar tidak nafikan ya, semasa bersalin walaupun kandungan itu sepanjang masanya normal, ketika bersalin mungkin ada risiko-risiko yang terbabit juga. Baiklah, bagi anda yang ingin berkongsi sebarang pengalaman, bertanya sebarang soalan, anda boleh kongsikannya bersama dengan kami di talian 1800 6686. Baiklah, sebelum kita nak kenalkan, kita kenalkan dahulu tetamu kita di studio. Kita akan bersama dengan Dr. Nur Hazinat Yunus, iaitu pakar obstetrik dan ginekologi dan pakar kesuburan Pusat Perubatan Tropicana. Selamat datang. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Tapi sebelum tu, Irin. Ya, kita saksikan dahulu laporan yang telah disediakan oleh rakan setugas mengenai topik perbincangan kita ini. Silakan. Isu bersalin di rumah perlu dipandang serius serta ditangani dalam ruang lingkup yang berhemah dan bijaksana. Sejak akhir-akhir ini, terdapat ramai ibu mengandung mengambil inisiatif untuk bersalin di rumah tanpa bantuan daripada pakar bertaliah dengan alasan menjimatkan kos dan tidak mahu melalui pelbagai prosedur perubatan. Terdapat banyak risiko sekiranya ibu mengandung memilih bersalin sendirian. Antaranya, berlaku pendarahan serius atau uri bayi tertinggal di dalam rahim yang boleh mengakibatkan kematian. Suatu ketika dahulu, kelahiran di rumah menjadi kebiasaan. Namun, kewujudan teknologi moden kini membolehkan orang ramai memahami proses di sebalik kandungan. Oleh itu, hospital dan klinik kesihatan dibangunkan bagi memberi rawatan yang lengkap untuk membantu ibu-ibu mengandung menjalani rawatan sekiranya terdapat risiko yang membahayakan nyawa. Itu dia, serba sedikit mengenai risiko bersalin di rumah. Banyak hospital dan juga klinik kesihatan dibangunkan untuk membantu ibu-ibu ini bersalin dengan mudah. Doktor, mungkin doktor nak komen sikit tentang risiko bersalin di rumah. Saya kira risiko itu tetap ada di mana-mana, namun mungkin risiko yang lebih jika bersalin sendiri di rumah. Ya, kalau kita bercakap mengenai bersalin di rumah ni, of course sudah tentu kita sebenarnya bersalin di rumah ni kita tidak ada larangan atau sebagainya, tetapi para ibu ataupun pasangan yang berniat untuk bersalin di rumah mereka mesti faham bahawa mereka itu dikategorikan sebagai berisiko rendah. Okey, sebab bila dalam semasa kita buat pemantauan kehamilan, kita akan classified dia punya kandungan tu sama ada berisiko rendah ataupun mempunyai risiko sederhana ataupun risiko yang tinggi. Jadi mereka yang qualified ataupun berkelayakan untuk memilih bersalin di rumah ni sekiranya menginginkannya, hanya mereka yang berisiko rendah saja. So perkataan berisiko tu maksudnya sentiasa ada risiko lah. So apa-apa pun boleh berlaku. So ini mesti difahamilah. Jadi walaupun kita tidak menghalang, tetapi pada masa yang sama kita tidak menggalakkan jugalah. Kerana perubatan, pusat-pusat perubatan dan sebagainya itu banyak di persekitaran kita. Jadi tidak ada masalah rasanya untuk pasangan ni untuk bersalin di hospital atau pusat perubatan. Tapi kalau kita lihat, doktor kata risiko rendah itu, mungkin ialah kandungan itu berisiko rendah, tapi ketika bersalin kita tak tahu apa yang mungkin terjadi. Betul. Jadi apa antara mungkin risiko-risiko yang mungkin dihadapi ketika bersalin? Okey, contohnya selalunya bila kita pada akhir kehamilan tu, jadi kita sudah pastikan saiz bayi itu tidak ada masalah, air ketuban tidak ada masalah, ibu tidak ada kencing manis, darah tinggi. Jadi kita rasakan mereka ni adalah berisiko rendah. Cuma risiko ni dia akan berlaku pula semasa proses bersalin tu. Contohnya mungkin proses bersalin tu terlalu lama. Kadang-kadang dia boleh ambil lebih daripada 12 jam. So bila semakin lama proses sakit bersalin tu, semakin tinggi risikonya. Okey, yang kedua, apabila sakit bersalin tu terlalu lama, mungkin melebihi 12 jam, risiko untuk janin tu lebih, risiko untuk lemas, menghadapi masalah tu lebih tinggi. Di dalam rahim kita tak pasti sama ada bayi tu tali pusat dia terbelit ke ataupun
kadang-kadang walaupun dia tak meliliti leher bayi, tapi dia boleh berada berdekatan dengan badan dan sebagainya, boleh terhimpit semasa kontraksi. So bila dia terhimpit semasa kontraksi, jadi pada masa kontraksi itu pengaliran darah kepada bayi akan terhenti. So jadi kalau perkara ini kerap berlaku, baby akan mempunyai masalah risiko untuk lemas jalan rahim dan sebagainya. Itu Doktor, mungkin ada juga yang tidak bersetuju dengan kita kerana ada mereka mengatakan bahawa dengan bersalin di rumah ia merupakan satu proses semula jadi tanpa menggunakan sebarang ubat-ubatan seperti yang dikatakan oleh Irin tadi, malah ia juga merapatkan hubungan antara suami isteri. Namun ada terdapat perbezaannya antara zaman sekarang dengan zaman dahulu, di mana dahulu dengan bantuan bidan dan sebagainya, hari ini mereka pergi ke kursus-kursus tertentu dan kemudian melakukannya sendiri di rumah. Dan menurut beberapa kes yang dilaporkan di internet dan sebagainya, ada juga berlaku beberapa kes kematian yang merisikokan ibu dan juga bayi kerana tidak memotong tali pusat, bayi lemas dalam kandungan dan juga bayi lemas dalam ayam. Mungkin doktor nak komen dari sudut apa yang dikatakan sebagai proses semula jadi tanpa risiko ini? Proses semula jadi, bila mereka atau pergerakan yang promote bersalin secara semula jadi ni, mereka lebih menumpukan kepada proses bersalin itu sendiri, persekitaran yang selesa, tanpa ada sekatan lah. Contohnya kalau pergi ke hospital, mungkin kita kena ikut protokol hospital. Hanya suami saja boleh masuk, anak-anak tak boleh follow. Ada certain time boleh ada. Jadi mungkin yang ini dia ada sekatan, so mereka tidak suka. So jadi mereka lebih tertumpu kepada proses bersalin tu untuk menyenangkan situasi. Tetapi mereka tidak memikirkan betul-betul komplikasi. Kita nak persekitaran yang bagus, tetapi pada masa yang sama menjamin keselamatan ibu dan menjamin keselamatan bayi. Okey. Contohnya kes kematian yang berlaku mungkin awal tahun ini atau tahun lepas. Sekiranya kita lihat, ia berlaku disebabkan pendarahan. Jadi perkara, of course kita kata ajal maut tu ketentuan ilahi. Tetapi kalau kita lihat secara teori dan sainsnya, sepatutnya kes kematian ini tidak berlakulah. Pendarahan selepas bersalin sekiranya berlaku di hospital, kita mempunyai tabungan darah untuk dan kita punya kepakaran untuk handle kes yang sebegini. Jadi sepatutnya kita boleh elakkan walaupun kita kata ajal maut tu ketentuan ilahi. Tetapi kalau kita ikut sains dan teknologi, sepatutnya dia tidak perlu berakhir dengan kematian. Jadi benda ni yang perlu kita tekankan. Kita tidak hanya memikirkan persekitaran sahaja, tapi kita nak outcome. Bayi tu sekiranya ibu tu bersalin, berjaya bersalin, tidak ada masalah pendarahan, tetapi bayi tu ada masalah. Contohnya mungkin IQ, ada efek dekat IQ. Mungkin benda-benda yang kecil tidak berakhir dengan kematian bayi, tetapi benda yang kecil contohnya IQ mungkin affected, beri kesan kepada bayi itu sendiri. Beri kesan kepada bayi. Kesan sampingan dalam jangka masa panjang yang mungkin tidak diketahui oleh ibu bapa ini. Baiklah, itu apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Irin. Dan kita nak lihat satu pengalaman seorang ibu yang melahirkan sendiri anaknya. Kita saksikan. Tanggal 19 Jun 2013, Nur Alia Salihah Mat Ngadiran, 29 tahun, melahirkan bayi ketiganya, Nur Ali Imran, di kediamannya tanpa sempat ke hospital. Dia berkongsi kepada kami bagaimana dia dan suami melalui detik mencemaskan itu. Husband banyak tolong sebagai macam birth coach saya lah kan, tenangkan saya, peluk saya, bantu mana yang perlu lah, urutan dan sebagainya. And finally masa sebelum subuh, dalam sebelum pukul 5 pagi macam tu, tiba-tiba ada rasa sakit kuat. Saya rasa agaknya ni masa ni nak bersalin, tengah rasa feel the pain, sensation. Lepas tu tiba-tiba anak yang nombor 2 saya bangun. Anak nombor 2 tu masih menyusu lagi. Elok je saya baring sebelah dia, dia menyusu. Tiba-tiba air ketuban saya pecah. Dan terus rasa kepala baby. Anak tidur dua-dua yang sulung dengan nombor 2. Saya suruh husband cepat-cepat angkat anak sulung dengan anak nombor 2 tu, bawa ke depan TV, suruh pasangkan CD kartun pukul 5 pagi tu.
Dan saya panggil husband lah untuk coach saya sambut baby, sambut Ali. Suaminya Nurul Idil Baharom turut mengikuti kelas persediaan sebelum kelahiran anak bagi membuat persiapan jika berlaku kecemasan terhadap isterinya. So, kami tunggu dan kami praktikkan apa yang telah pelajari dalam kelas persediaan. Contohnya bagaimana untuk riliskan stres isteri. Nak cakap cemas tu, saya rasa cemas dah tak ada masa tu sebab saya rasa dua yang saya fikir. Anak saya selamat, isteri saya selamat, insya-Allah. Jadi saya sambut dan saya rasa gembira sangat. Alia dan suami mengakui gusar tentang komplikasi yang bakal dihadapi kerana tidak melahirkan anak di hospital berpandukan pakar yang bertauliah. Kepada ibu-ibu yang nak bersalin, tak kira di mana pun, kalau Allah dah tentukan, yang penting sekali kita ada ilmu ataupun tahu fisiologi tubuh kita dan juga tahu proses-proses kelahiran yang selamat untuk diambil untuk mengelakkan sebarang risiko yang tidak kita mahukanlah. Alia berharap agar dia dapat melahirkan bayinya yang akan datang mengikut prosedur selamat tanpa mengalami risiko yang memudaratkan diri dan bayinya kelak. Bersalin sendiri, baiklah doktor, itu pengalaman Alia dan suami yang di mana mereka tidak merancang untuk melahirkan anak di rumah, tapi orang kita dah sampai masa tak sempat nak ke hospital kan. Ketentuannya dah ditakdirkan untuk dilahirkan anak di rumah. Bagaimana? Mungkin doktor nak komen antara risiko dirancang dan tidak dirancang. Ya, sekiranya proses bersalin itu mudah seperti Puan Alia, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Sekiranya proses bersalin itu tidak ada masalah, kadang-kadang bersalin yang proses bersalin terlalu cepat memang kita tak rancang dan dia keluar sendiri. So itu memang biasanya tidak ada masalah lah. Tetapi sekiranya pasangan tersebut memang plan untuk bersalin di rumah, jadi mereka mesti buat persediaan dan yang seterusnya bermaksud mereka tidak mempunyai masalah. Kerana saya pernah attend kes yang pernah operation sebelum ni, tapi masih insist ataupun ingin bersalin di rumah. Dan walaupun kita advise, kita nasihatkan sebaliknya, tapi masih lagi ingin bersalin di rumah. Ini kes yang kita tidak mahu. Okey, ataupun telah sakit selama 12 jam, 24 jam tetapi masih lagi berdegil untuk bersalin di rumah. Apa komplikasinya, doktor? Kita pernah dapat wanita yang anak pertama and then koyak pangkal rahimnya sampai koyak pangkal rahim dan juga koyak di bahagian perineum dia sehingga ke dubur dan perlukan pembedahan ataupun repair melibatkan 1-2 jam timing masa pembedahan itu sendiri. Doktor, maafkan saya bertanya dari sudut dan sisi pandang bahawa saya seorang wanita yang tidak pernah lagi bersalin dan melahirkan anak. Betul. Jika di hospital, seorang bayi, kepala bayi yang berdiameter besar itu dikeluarkan, ibu itu perlu dijahit. Jika bersalin sendiri di rumah, adakah ibu ini mengambil risiko bahawa luka itu akan baik sendiri? Baik sendiri, ya. Sekiranya zaman dahulu di mana kita mereka tidak praktis untuk jahit, maka mereka akan accept sebagai mungkin proses penyembuhan tu tidak berapa cantik. Semula jadi. Semula jadi dia akan sembuh, tetapi mungkin dia punya proses pemulihan tu tidak berapa cantik. Tetapi harus diingat pada zaman dahulu, disebab tu berpantang tu sangat strict. Jalan kecil-kecil supaya benda tu tidak terbuka dan dia boleh bercantum secara sendiri. Risiko kuman pun, doktor, bagaimana? Risiko kuman selagi kita ibu tu cuci bersih dan sebagainya, menjaga kebersihan, saya rasa sepatutnya tidak ada masalah. Of course, risiko jangkitan tu sentiasa ada pada semua luka di bawah sana lah. Baiklah, doktor, kita ada seorang pemanggil di talian sekarang yang ingin berkongsi pengalaman. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Silakan. Ya, silakan. Okey. Saya nak kongsi pengalaman diri saya lah. Dia bersalin dekat rumah lah secara bersendirian. Okey.
Cuma itulah, kira macam dia bersalin sendiri tu tanpa ada siapa-siapa lah yang teman dia, melainkan anak dia seorang je. Dia memang merancang ke ataupun tiba-tiba? Dia tak merancang. Dia pagi tu dia sakit tapi dia rasa macam nak pergi toilet lah. Tapi dia tak pergi pun. Dia alih-alih dia beranak lah kat rumah. Okey. Bagaimana keadaan biras Puan Liza sendiri? Dia lepas bersalin tu dia trauma lah apa yang dah terjadi tu. Dan terus ke hospital untuk mendapatkan rawatan? Dia ke hospital selepas tali pusat anak dia semua dah dipotong, baru dia pergi hospital dengan sendirinya lah. Siapa yang memotong tali pusat tu? Dia ada panggil bidan daripada klinik kesihatan lah dekat situ. Yang saya nak kongsi pengalaman tu, hanya anak dia lah yang berusia 3 tahun tu lah yang melihat adik dia keluar. Okey, jadi dia sendiri pun trauma selepas kejadian itu? Lepas tu dia trauma lah. Dia kata dia dah tak nak lagi lah. Okey, terima kasih Puan Liza. Terima kasih. Tu kita lihat bahawa ada juga masa-masa yang mana tak sempat nak ke hospital dan terpaksa bersalin sendiri. Betul. Tapi mungkin apa yang perlu, pengetahuan yang perlu ada pada mungkin suami ataupun orang-orang di sekeliling untuk bersedia untuk situasi seperti ini, untuk menyambut anak itu, untuk mengeluarkan uri dan sebagainya? Sekiranya proses tu berlaku begitu cepatlah, contohnya macam pemanggil kita tadi. So sebenarnya tidak ada masalah sangatlah. Sebab dia keluar secara sendiri, senang. Mungkin anak dia kecil sikit, so tidak ada masalah. Jadi pertama sekali kebersihan persekitaran. Sebab kita tidak mahu bayi ini akan dijangkiti dengan kuman. Kita tahu bayi itu sangat terdedah, mudah dijangkiti kuman. Okey, jadi suami ataupun sesiapa saja perlu mengambil inisiatif lah. Yang kedua, bayi tidak boleh terlalu lama terdedah pada persekitaran yang sejuk. Jadi kalau bersalin di lantai ke apa ke, kena perlu ada blanket ataupun kain untuk membaluti bayi. Okey. Yang kedua tu, apabila tali pusat tu sama ada kita mahu tunggu uri tu keluar dengan sendiri ataupun kita akan potong tali pusat tu. Jadi memotong tali pusat tidak ada masalah. Sekiranya tali pusat tu telah berhenti berdenyut, okey, mungkin ambil masa dalam 10 atau 15 minit. Suami boleh potong tali pusat ni dengan peralatan atau gunting atau apa-apa saja yang bersih, yang sterile lah. Mungkin kena cuci ataupun disinfektan terlebih dahulu. Ataupun kita boleh ikat kalau tu dengan benang ke dengan tali. Lepas tu baru digunting. Lepas tu sekiranya uri tu keluar dengan mudah dan tidak ada masalah, tetapi sekiranya uri tu mengambil masa untuk dikeluarkan, tidak dinasihatkan untuk suami atau yang tidak berpengalaman untuk menarik keluar uri. Jadi langkah seterusnya memanggil ambulan ataupun kenderaan untuk pergi ke hospital, dan di sanalah tempat yang lebih baik untuk mengeluarkan uri bagi mengelakkan pendarahan dan seterusnya. Baiklah, itu antara tips-tips dan juga panduan kepada mereka yang mungkin ingin merancang untuk bersalin di rumah ataupun kadang-kadang tak merancang untuk bersedia. Untuk bersedia. Saya kira bukan sahaja si isteri perlu mengetahui antara cara-cara dan kaedah bersalin sendiri di rumah, namun para suami juga harus akur bahawa mereka harus mengambil tahu jika berlakunya sebarang keadaan kecemasan sebegini ini. Ketika itulah suami tak boleh takut darah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada doktor kerana berkongsi informasi yang cukup berguna kepada kami semua. Dan wanita hari ini berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Okey. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini, dan sekarang ini Fiza bersama dengan Datuk Zulkifli Muhammad, iaitu pengarah urusan Farina Beauty Care, dan juga Datin Sabrina Ahmad, pengasas Farina Beauty Care. Apa khabar? Selamat datang. Alhamdulillah, sihat. Ceria dan gorgeous hari ini. Mungkin nak cerita tentang produk Mama Gorgeous yang ada di hadapan ini. Assalamualaikum buat semua. Minggu lepas kita dah bersiaran dengan menceritakan tentang penjagaan kulit luar dan dalam. Hari ini kita bawa khas produk untuk wanita untuk mantap. Kena mantap kan bang? Untuk maintain selepas kita bersalin, topik bersalin hari ini, selepas bersalin dalam
dalam pantang. So proses penjagaan tu amat penting. Jadi hari ini kita bawa 2 produk, satunya Mama Gorgeous dan RX Dara. Mama Gorgeous ni sejenis jamu yang diproses menjadikan perasa kopi. Kerana bila kita dalam pantang, kita akan menghadapi masalah sembelit, susah membuang. Jadi dalam proses penjagaan dalaman wanita tu kita tak boleh nak push up kuat-kuat. Jadi bila mengamalkan Mama Gorgeous, dia boleh melancarkan pembuangan air besar. Sama juga dengan RX Dara, bila kita mengamalkan dia, dia boleh mengecutkan rahim kita dan mempercepatkan darah nifas kita keluar dengan sempurnalah, dengan habisnya. Saya tadi bila saya tanya pada Datin tanya pada Datuk. Betul ke bang? Jadi mungkin apa yang Datuk nak kongsikan tentang RX Dara ni? Tadi kita tengok iaitu bersalin sendiri, penonton rahmat Allah sekalian. Tak kira kita bersalin di rumah ke, bersalin atas kereta ke, atas kereta api, atas lori di hospital ke. Tapi semua proses-proses ini akan menyebabkan kita akan duduk dalam pantang, Fiza. Bila kita duduk dalam pantang, suami ni dia tak tahu apa, dia duduk tunggu lepas 45 hari je kan. Dia tunggu tu je kan. Tapi apa yang kita nak tahu, kita sebagai isteri ini, tak kira kita bersalin di mana tadi pun, kita akan lalui masa dalam pantang. So dalam masa dalam pantang ini adalah tujuannya adalah untuk rehat, untuk baik pulih urat saraf kita yang putus, darah kita yang keluar. Jadi masa inilah masa yang terbaik. Sebab itu kaedah orang tua-tua dulu, dia berpantang, dia ada berbagai-bagai. Dia jaga betul-betul dengan stokin, dengan baju, dengan tangas, dengan ubat, dengan tungku dan sebagainya. Tetapi zaman moden sekarang, kebanyakannya kesibukan dan benda ini dipandang remeh-temeh. Sebab itu kalau kita tengok orang yang bersalin, 1 cantik, 2 cantik, 3 kembang, 4 gemuk, 3 gedebak. Dia jadi macam tu kan. Jadi perkara-perkara yang macam ni, inilah Ferina datangkan. Bukan tujuan benda itu adalah untuk kesihatan kita sendiri. Supaya iaitu ketika kita dalam pantang, kita dapat kembalikan semula apa yang telah kita lalui 9 bulan dan ditambah dengan 45 hari dalam pantang ini untuk baik pulih, Fiza. So baik pulih ini untuk keluarkan darah wiladah kita, saraf kita, kan, kembalikan wam balik kita punya rahim, kita punya saraf supaya mengecut dan duduk di tempat yang balik yang asal. Ketika kita nak bersalin, berlaku pembukaan dalam tulang punggung kita. So risikonya adalah kita nak dia balik dan duduk di atas tempat yang asal. That's why kita duduk dalam pantang. Jadi di sinilah dimainkan peranan 2 produk kita. Satunya RX Dara yang berfungsi untuk melancarkan aliran darah. Darah wiladah, darah nifas kita, darah kotor yang ada dalam kita keluar balik dan sel-sel yang baru akan hidup semula dengan cantik. Baik. Yang keduanya iaitu kita ada juga iaitu Mama Gorgeous dalam bentuk minuman yang beraroma kopi tetapi berbentuk iaitu jamu yang boleh juga membantu tubuh badan kita. Jadi 2 ini kalau kita dikombainkan ketika kita dalam pantang, sangat istimewa, sangat baik bagi seorang ibu, setiap ibu yang melahirkan anak. Jadi setiap isteri yang melahirkan anak, maka di sinilah kelebihannya dia mengamalkan 2 iaitu RX Dara berbentuk kapsul ubat dan kemudian Mama Gorgeous yang berperisa kopi, ada sikit bau macam jamu lah. Jadi 2 ini bila dia amalkan sangat baik ketika dia dalam pantang. Mungkin ada sikit yang nak tambah. Mungkin kalau dalam pantang tu takut nak makan jamu pahit-pahit, tapi ada perisa kopi yang dibawakan oleh Mama Gorgeous ni sendiri. Sebab kita tahu kopi ni dia banyak antioksidan dan menaturalkan bau-bau yang kalau kita beli perfume, orang akan naturalkan dulu bau untuk kita dapatkan bau, hilangkan bau busuk. Jadi sebab tu kita letakkan dalam perasa kopi dan mudah untuk diminum. Orang Melayu ni dia tak, kalau ubat tu baik macam mana pun, kalau tak sedap, pahit, dia tak akan amalkan. Tapi kalau sedap memang dia akan gunakan untuk harian. Okey, tadi dalam WT kita tengok ini adalah antara pengeluaran kita di kilang kita. Mama Gorgeous kita ada RX Dara, kita ada Aragon Coffee, kita ada apa ni Putri, kita ada berbagai produk dalam rangkaian Ferina kerana kita ada lebih kurang 35 produk. Ini adalah kerana Ferina sendiri mengeluarkan produk di kilang kami sendiri. Dan semua produk kita, untuk makluman penonton, semua produk kita, semua produk adalah halal dan mendapat sijil pengesahan halal daripada JAKIM. Bukan sijil cop main-main sendirilah. Sijil yang betul, sijil kita sendiri. Jadi insya-Allah ini kelebihan dia lah dengan menggunakan produk kami di Ferina Beauty Care. Datin, di mana boleh mendapatkan produk-produk rangkaian Ferina Beauty Care? Boleh dapatkan di stokis di seluruh Malaysia dan juga di kios-kios jamu yang berdekatan Giant, Tesco semua ada dan harga pun agak berpatutan. Untuk jamu Mama Gorgeous satu botol RM75 dan untuk RX Dara satu botol RM59. Harga mesra lah kita katakan. Kata-kata kepada penonton yang mungkin
mungkin baru nak mencuba ataupun yang telah pun mencuba, kata-kata kepada mereka? Okey, satunya penonton nak dapatkan produk yang baik, produk yang dikilangkan oleh kilang sendiri, pengusaha tu dia keluar produk daripada kilang KB sendiri, insya-Allah bersama dengan Ferina. Yang kedua dari segi harga yang munasabah, yang ketiga dari segi keyakinan kerana produk ini dikeluarkan kita 100% daripada orang Islam sendiri, kilang kita sendiri yang berada dalam IKS, IKS, Taman IKS Jitra Kedah yang berstatus GMP, dan semua produk boleh didapatkan di pasaran di seluruh Malaysia. Jadi insya-Allah produk yang baik untuk anda. Baiklah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk dan juga Datin di atas penerangan yang cukup bermanfaat terhadap produk Ferina Beauty Care itu tadi. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Taufik dan juga Jalil Hamid. Okey, terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari Ini, dan seperti yang telah Fiza war-warkan sebentar tadi, kita bersama dengan dua orang artis di studio sekarang ini. Diperkenalkan, siapa tidak kenal, Encik Jalil Hamid. Apa khabar? Lama tak dengar khabar. Itulah dia. Lama tak dengar khabar ya. Ya. Dan juga Taufik yang telah membuka tirai Wanita Hari Ini dengan lagu Buat Seorang Isteri sebentar tadi. Irin, sebelum kita nak bertanya lebih lanjut lagi, saya permintaan kecil kepada Abang Jalil sendiri. Kalau boleh nyanyi sikitlah satu verse lagu Ayam tu. Tak ingat dengar. Ni ramai yang dengar ni. Ayam bermacam ayam. Itu dia. Itu baru dua. Okey, bolehlah. Okey. Lama tak dengar khabar. Saya kira ramai juga penonton dan juga peminat abang sendiri rindu nak dengarkan suara abang. Jadi macam mana boleh terfikir untuk keluar dengan album kompilasi terbaik music community ni? Ni sebenarnya saya sebagai penasihat di dalam ISKAF. Jadi kebetulan bila kita tengok bakat-bakat dari di Felda ni, ramai anak-anak Felda ni. Jadi kebetulan komuniti bersetuju untuk keluarkan album ni untuk memberikan ruang dan peluang kepada dia orang kan. Jadi kami selaku penyelarasnya, kami ISKAF buatlah untuk album ni. Jadi daripada pilihan seluruh Felda yang kami pergi, dapatlah lahir macam Taufik ni. Ramai lagi lah, yang ada 9 orang yang sebenarnya terlibat dalam album ni. Jadi mungkin Taufik boleh ceritakan lebih lanjut mengenai album ini. Mungkin berapa lagu yang ada dalamnya, ada siapa antara komposer dan penulis lirik? Baiklah, dalam album ini terdapat semua anak-anak jati Felda, semua 7 orang. Dan tambah pula dengan artis-artis veteran seperti Abang Jalil dengan Siti Nurhaliza. Bukan veteran lah. Bang, lagi lama lagi mahal bang. Okey. Dan lagu terdapat lagu saya sendiri, terdapat 2 lagu dalam album ini, iaitu Buat Seorang Isteri dan Hamparan Lenamu. Okey, baiklah. Komposernya Azmi, Sani Sudin, ramailah. Bagaimana Abang Jalil sendiri melihat bakat-bakat muda yang digilap melalui daripada Felda ini, melihat masa depan mereka dalam industri seni sendiri? Sebab sekarang ni industri ni sebenarnya kena cuba juga sebenarnya. Perkara yang pertama kena cuba. Jadi kita beri dia peluang untuk mencuba. Biar dia masuk ke dalam arena ini, moga-moga dia dapat peluang dan ruang. Itu yang harapan kami lah. Tapi kita sedar bahawa sekarang ini banyak artis-artis muda yang tampil kan, dan ada setengah mereka daripada program reality dan sebagainya. Jadi bagaimana agaknya nak bersaing dengan mereka-mereka ini? Mungkin abang boleh terangkan. Kalau nak bersaing, saya rasa itu terserah pada pendengar, audiens. Tapi most yang popular memang daripada reality show dan sebagainya. Macam ni adalah kita cuba. Kita cuba masuk ke dalam arena ini dengan cara yang lain lah. Dengan cara ini. Atau membawa pergi promosi ke setiap tempat Felda dan kampung-kampung. Persaingan yang sihat abang, memberi peluang dan ruang kepada generasi-generasi muda ini. Dan kita juga nak jemput abang, nak persilakan abang untuk memperdendangkan lagu Dalam Kepala Ada Otak, iaitu kombinasi antara Jalil Hamid dan juga Zahid sebenarnya. Apa kata kita persilakan abang di sebelah pentas sana. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Begitu juga dengan Taufik. Terima kasih juga kepada Taufik. Dan Wanita Hari Ini telah pun sampai ke penghujungnya. Jangan lupa bersama kami lagi esok dengan satu lagi topik perbincangan yang menarik, iaitu Ragut Depan Rumah. Bagi anda yang ketinggalan untuk menyaksikan siaran Wanita Hari Ini, anda boleh saksikannya di www.tonton.com.my/WHI. Dan sekian daripada saya, Irin Putra Azmi. Dan saya, Fiza Sabjahan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Bukan Jay-Z tapi J Hamid. It's me Zahid ya. Haha.
2014. Di kepala ada otak, gunakanlah. Hidup sekampung kena bergotong royong, silaturahim berhubung sambung menyambung. Hilangkanlah bongkak dan sombong, jangan berbuat suku dan kaum. Dari jiwa yang sama terbangkit aura semangat bagi melihat buah bakal yang mengangkat tirai berkat, menjulur di dalam terang yang benderang, ibarat tegak berdiri di tanah rata yang lapang. Hindari persepsi berpadah, jiwa terbelah bagi menguntung hak senyum berhelak. Kolaborasi terindah merafak jalinan ukhuwah, membangun darjat dan maruah. J. Hamid, kita bekerja seikhlas hati, janganlah pentingkan hanya diri sendiri. Kurang ditambah yang lebih pula memberi. Bila mati, tak boleh tanam sendiri. Sebumbung janganlah nak menyombong, macam kata hidup bawa tempurung. Sama-sama kita tolong menolong, di kepala otak janganlah kosong. Menyulam di dalam kelam yang berbalam adalah kata rasa yang tak terilham. Runtuh jiwa, runtuh bangsa, runtuh segala jika duduk hanya pada berkata. Dengan menanam jarum usulan budaya agar menang mengharap dunia. Ayo kita bersama dalam sengsara, dalam gembira, dalam segala-gala. Hidup sekampung kena bergotong royong, silaturahim berhubung sambung menyambung. Hilangkanlah bongkak dan sombong, jangan berbuat suku dan kaum. Hai, hidup sekampung kena bergotong royong. Hai, silaturahim berhubung sambung menyambung. Hilangkanlah bongkak dan sombong. Hai, jangan berbuat suku dan kaum. Mic check 1 2 1 2. Jalil Hamid in the house, yo. House 1 2 1 2. Apa tu? Rap dua kedai bang. Oh. Kita bekerja seikhlas hati, janganlah pentingkan hanya diri sendiri. Jangan pentingkan diri sendiri. Kurang ditambah